Okey, baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal. Itu saya rasa kupasan yang ringkas dan padat yang kita boleh dapat poin-poin penting dari situ. Dan itulah dia. Tamat pusingan kedua. Tekno Dai apa? Masa kini betul tak? Tekno Dai masa juga atas dah tak nak baca. Tekno Dai masa kini dan kupasan yang menarik daripada ketiga-tiga ahli panel. Dan kita dapat lihat betapa besarnya dakwah melalui media ini. Dan kalau saya rasa mungkin remaja di hadapan saya ini mungkin banyak lihat tonton YouTube. Dan dalam YouTube kita ada vlogger-vlogger. Itu pun antara yang kita tak dapat panggil. Cadangnya nak panggil ada daripada yang vlogger. Mungkin Mak Lufi, Anwar Hadi, Mary Alina. Saya tak tahu Mary Alina. Dia pun antara yang vlogger. Vlogger yang saya kira mampu berdakwah melalui medium dia orang. Dia orang mampu. Mak Lufi daripada main suka-suka, dia pun ada juga fikrah Islam. Dia pun nak sampaikan dakwah. Sedar tak sedar dia nak sampaikan dakwah. Dan saya tak dapat jangka bagaimana dia boleh diiktiraf di Shah Award. Itu dia dapat anugerah, menang Shah Award. Yang lain tu menangnya Zizan, Aaron Aziz, Yuna. Ada nama Mak Lufi. Lihat betapa besarnya peranan remaja dalam menggunakan media yang ada. Tak kisahlah YouTube ke Facebook, mungkin boleh buat page kan. Syabab Mustafa Kasih, Rushdi Art sebagai contoh. Kita boleh salurkan dakwah kita melalui media-media tersebut. Jadi kita buka soalan. Saya kira ramai yang nak tanya soalan ni. Nampak tanda soal kat kepala tu. Tanda soal kan. Mungkin baik kita buka 3 soalan yang kita kumpul terus dan kita serahkan kepada ahli panel untuk menjawab persoalan anda. Silakan. Ini biasa, dia akan tanya lambat, dia akan tunggu orang lain tanya dulu baru dia nak bangun. Ini biasa. Tolong jangan buat perkara ni. Kita ubah sikit. Change. Boleh? Tu dah. 3 orang belakang. Tak ada pun saja trip. Semua tengok kan. Itulah media. Soalan? Kita ada masa 15 minit untuk soalan. Silakan. Ada mic? Kita boleh cakap dengar. Kena mic kot. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya untuk saudara Fetri. Dalam dalam skop dalam dunia selebriti seperti yang kita tahu banyak pengaruhnya. Kalau kita buat satu statement terus dapat perhatian ramai. Begitu juga dalam bidang dakwah. So saya nak tanya, pendapat Fetri, adakah menjadi selebriti ini adalah satu peluang yang baik ataupun satu peluang yang makin menyukarkan kita untuk berdakwah? Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sebab saya tak anggap diri saya selebriti. Sebab saya macam merimas kalau orang panggil. Sebab saya pernah pergi sebuah tempat kompleks semula. Tiba-tiba ada budak kata, "Mak, tu pelakon kan?" Ya Allah, cepat lagi. Saya tak suka tempat-tempat yang crowded. Semua orang disuka dijulang, disanjung, klip-klip, kemewahan, kemasyhuran. Saya suka berada di depan di bidang penyiaran, tapi tak suka benda-benda yang macam tu. Harap faham ya, Ustazah. Cuma itulah, memang berimpak kalau kita bukan daripada contohnya sebaya. Tak kalau macam orang lain, artis lain. Ada yang mungkin, orang ni kan macam-macam kan. Ada yang dahagakan publicity, ada yang dah sehinggakan kalau kucing beranak pun masuk majalah kan. Kamu pun kata comelnya, jadi memuji-muji benda yang tak perlu. Jadi sekarang ni peranan orang ni ialah sama ada kamu memberi reaksi, itulah yang paling penting. Kadang artis memberi statement tapi orang yang memberi respon tu, misal kata artis tu pakai seluar pendek artis perempuan, kemudian dia posing, kemudian dia peluk lelaki, kemudian kamu kata wow so sweet. Jadi orang yang tak berilmu lah yang memberi respon yang menggalakkan lagi. Maksudnya kalau dia pakai tudung, subhanallah, bukannya kata muncul lagi susah jadian seorang lagi. Maksudnya kadang-kadang statement itu berharga sekiranya mendapat respons. Kadang-kadang kalau orang yang tak kenal katakan sesuatu yang pedas pun orang akan tinggalkan, tapi sebab artis dia akan disensasikan. Sebab sekarang ni media adalah satu perniagaan, dan disebut tentang perniagaan, rasanya kaum mana yang menguasai perniagaan? Jadi mereka lah yang membeli banyak iklan. Sebab itulah iklan-iklan ni tak ada sangat yang gadis bertudung, semuanya yang skirt terbelah ya. Sebab mereka yang menguasai ekonomi.
siapa yang menguasai ekonomi, mereka akan menguasai media barangkali. Jadi mereka yang akan membeli iklan. Satu iklan berapa harga sebenarnya? Kalau misal kata ketika bulutin utama kan, kalau kamu nak masuk iklan, nak jual minumlah selasih cap apa? Seminit kena bayar 20,000 sekali siar je. 2 minit 40,000. Tapi orang kaya dia, cerita kaya mereka laburkan jutaan ringgit. Kamu nak jual kerepek, jumlah kos kamu kerepek jual semua pun dapat 1,000 kan. Banyak. Tapi macam orang Cina contohnya, mereka serah tentang kepentingan iklan tu. Misalkan kamu tengok iklan kan, saya iklankan baju Melayu Cap Hanis. Hari ni dengar, apakah kamu akan beli baju Melayu tu esok? Lepas 5 tahun baru kamu cari baju tu kan. Maksudnya kuasa iklan tu dia akan berhantu kuasa iklan ni. Kamu tengok satu yang macam keropok Moni kan, contohnya. Asalnya berapa tahun awak akan ingat iklan tu? Lama kan. Dia bayar misalnya kata kos penerbitan dia misalnya kata 20,000, tapi dia boleh laku sampai 10 tahun lagi sebabkan hanya satu iklan. Itulah kuasa media. Macam mana dia beri impak. Kalau siaran pagi murah sikit, bukan kalau pagi MHI iklan seminit 1,000. Kalau malam bulutin utama seminit 20,000. Itulah sebab misal kata kalau kamu jual apa lagi nak jual? Nak jual gelas ya. Berapa ramai yang dewan ni? Katakan 100 orang kan. Jadi 100 orang ni agak berapa yang nak beli? Tapi bayangkan kalau menonton TV contohnya, TV3, penonton dia 2 juta. Tekanlah pada 2 juta orang langsung nak beli kan. Kuasa periklanan. Sebab kita, macam mana kita nak ukur rating siapa nonton tidak? Ada satu agensi panggil Nielsen ni, dia akan pantau lah. Misalnya kata di Lembah Kelang dia pasang alat-alat dia berapa, di Kelantan berapa. Jadi dia akan ada macam graf lah. Graf-graf. Tapi bisa kata hari ni kita tengok kenapa berita utama rating dia jatuh. Kita pun akan buka satu alat dipanggil sebagai mass logger. Kita masukkan masa pukul 7, tengok graf kita kan, kenapa masa ni turun 7.5, rating kita jatuh. Tengok TV lain, di satu apa kita buka apa, rupanya ada saingan-saingan dia. Itu kita dapat ukur. Misalnya kata hari Khamis ada gerak khas, drama tu 3 tak laku contohnya, dia tukar dengan program lain. Itu kita mencari perniagaan. Dia punya sistem tu canggih lah. Dia ada boleh ukurkan, saya kata banyak mana yang menyala di belah Kelantan katakan. Jadi pengiklan ni dia akan pilih masa ni banyak orang Kelantan tengok, dia akan jual budu cap teh masuk sini lah. Dia boleh, dia panggil demografik. Dalam kita punya analisis rating tu, pecahan umur ada, semua berapa sampel dia. Dia boleh pasang-pasang, dia boleh detect, ada kajian. Bisa kata kalau siaran tengah malam, siapa dia tengok kawasan mana yang paling banyak menyala dia punya alat tu. Bisa kata kalau di Lembah Kelang kan, belah mana, tekan di Lembah Pantai UM kan, dia apa booking yang sesuai dengan golongan tu. Jadi pembeli ni akan fikir tu yang dia sanggup bayar banyak-banyak tu. Iklan ni mahal tapi impak dia bagus, impak dia sangat besar. Misalnya kamu tengok di depan UM ada gantung poster kan, pelik-pelik lah. Apa contoh iklan anda tengok? Kan dia macam-macam kan, urut manja katakan. Jadi berapa ramai yang akan, walaupun dah keluar kampus dah belajar semua, dah kerja dah, masih teringat iklan tu. Kuasa periklanan. Itulah dia. Jadi statement tu bergantung kepada siapa yang bercakap. Kadang-kadang yang cakap tu pun entah sesiapa, tapi respon yang diberikan dan berapa kali dia telah pun diulang siar, di copy paste, akan menjadi isunya. Kadang-kadang itu buat statement yang sensasi tapi tak laku kan. Kadang-kadang itu buat statement yang biasa. Misalnya kata ada seorang artis kata saya dah murtad contohnya, ataupun seorang DJ buat pantun yang tak masuk akal, yang mencerminkan kebodohan contohnya. Hari raya dia buat pantun, siapa makan kuih tart lama-lama jadi murtad. Saya ingat lagi. Jadi itulah dia. Tapi tak sensasi sebab mungkin DJ tak popular. Itulah dia. Kadang benda yang simple saja, tapi sebab benda tu orang popular, dia mudah untuk diperkatakan. So, kalau macam Twitter, bergantung pada jumlah follower, ramai yang retweet, lagi ramai potensi dia untuk itu. Sama juga teraplikasikan dalam konsep dakwah. Bisa katakan
kamu buat satu ayat yang cantik, apa ayat yang paling Hani suka? Dua perkataannya. Contoh, semanis rindu, dua perkataan. Apa lagi ayat yang Hani suka? Seindah purnama kan. Jadi jiwang juga kan. Jadi kita biarkan ayat tu jadi multiply, berbanding kita promo ayat yang pasal ni banyak bahasa baru lah budak-budak yang guna. Saya pun tak boleh masuk sangat lah dengan selangan internet ni. Jadi kita kena menjual benda yang, sebab setiap apa yang awak retweet bernilai sahamnya. Saya kata kalau orang tu buat jom solat, kamu pun retweet, jadi kamu tiba-tiba orang yang tiba-tiba terleka, tersedar, ada saham kamu. Tiba-tiba kamu retweet benda satu, bodoh bahalul harimau Malaya kan. Jadi orang pun kata betul tu. Jadi orang, kamu jadi penyebab, asbab kepada orang lain mendapat dosa. Jadi setiap perkataan, setiap tangan tu ada impak dosa dan pahala. Saya berfikir ulama sekalian faham ya. Okey, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sahabat Fitri dan yang bertanya sebentar tadi. Baik, mungkin ada lagi satu soalan. Kalau siswa mungkin seorang Hanis ke? Saya rasa rating Hanis naik ini. Jangan tanya kenapa aku friend request banyak ni, jangan tanya. Baik, ada soalan daripada siswa? Okey, baik. Saya nak tanya Dr. Syekh, dalam kita menyebut tentang dakwah ni, ramai yang keliru sama ada dakwah ni ada satu kemahuan ataupun keperluan, ataupun dakwah ni adalah satu yang wajib untuk kita. Itu saja soalan saya. Okay, terima kasih kepada yang bertanya. Saya tak tahu siapa, nama tak diperkenalkan. Ridwan. Okay. Saya punya pandangan, saya lihat setiap yang mengaku dirinya sebagai orang Islam mempunyai tanggungjawab untuk berdakwah. Itu pandangan saya. Kalau itu soalan periksa, saya dapat 10 markah kat situ. Tetapi bagaimana nak berdakwah itu bergantung kepada kemampuan kita, kemampuan ilmu yang ada pada kita, juga persekitaran kita dan sebagainya. Jadi kalau nak ulas perkara ni memang apa, memerlukan masa yang panjang lah, sebab banyak faktor kita kena tengok. Tetapi yang saya nak petik di sini ialah kita jangan salah guna ilmu ataupun kepakaran yang ada pada kita itu untuk tujuan-tujuan yang boleh menyebabkan dakwah itu gagal. Okey, dan kita jangan ingat kalau kita tahu guna teknologi itu, maka kita boleh berdakwah untuk semua orang. Kita kena mampu untuk membaca suasana. Okey, kita kena tahu siapa audiens kita. Saya bagi contoh macam mikrofon. Mikrofon ini pada malam ini digunakan oleh ahli panel dan tuan moderator untuk menjalankan forum. Okey, maka mikrofon ini satu alat yang digunakan untuk tujuan berbincang tentang dakwah pada malam ini. Alat yang sama kalau kita pergi kepada seorang penyanyi, dia akan gunakan untuk menyanyi. Alat yang sama kita bagi kepada seorang qari, kita boleh dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Alat yang sama diberi kepada seorang muazzin, dia boleh laungkan azan. Okey, tetapi kalau kata kita bagi alat ini kepada seorang penyanyi, suruh dia laungkan azan, okey, dia mungkin ada ilmu untuk menyanyi, dia boleh kontrol pitching dia, dia boleh kawal pernafasan dia untuk menyanyi, tarik tinggi-tinggi dan sebagainya. Tetapi tidak bermakna dia boleh azan. Kalau dia azan pun mungkin tak berapa sedap, mungkin sebab tajwidnya tak betul dan sebagainya. Ada satu kisah kalau saya boleh kongsikan, apabila seorang penyanyi balik ke kampung, kampung halamannya selepas dia menjadi terkenal. Bila balik ke kampung, Tok Imam masjid tempat dia tahu dia balik, rasa gembira pergi jumpa dengan dia. Kita katalah nama dia ni, apa nama kita nak bagi kat dia? Manis. Ali lah kata. Okey, Tok Imam jumpa dengan Ali ni, dia kata, Ali, kat kampung ni ramai peminat Ali, boleh tak besok pagi datang waktu subuh, tolong jadi muazzin untuk masjid kampung kita. Yang si Ali ni bila kena puji pun dia seronok. Dia kata, boleh Tok Imam, no problem, InsyaAllah besok pagi saya datang.
Tapi Tok Imam saya ada satu masalah je lah Tok Imam, saya tak ingat lirik. Okay? Dia tak ingat lirik. Lirik maknanya dia tak ingat bait-bait azan itu. Jadi Tok Imam kata tak ada masalah, saya tulis. Dia tulis apa dengan tulisan Arab. Dia kata Tok Imam boleh tak tulis Rumi. Tok Imam pun tulis lah Rumi, bagilah lirik tu dekat si Ali. Dia balik pun dia praktis macam mana dia nak praktis untuk konsert. Okay. Besok pagi sebelum orang datang dia dah terpacak kat masjid, punya semangat nak azan. Memang bagus lah. Okay. Jadi dia masuk ke dalam, bila buka pintu masjid, tengok macam lebih kurang dah dekat nak masuk waktu subuh, dia masuk ke dalam masjid. Kemudian biasanya masjid besar-besar ni atau masjid yang utama ni dia ada bilik khas untuk muazzin. Okay. Dia masuk dalam bilik muazzin, dia kunci. Okay. Dia pasang mikrofon. Kalau muazzin test mikrofon macam mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau penyanyi testing mikrofon macam mana? Testing 1 2 3. Bukan testing, itu yang penyanyi itu buat. Tak itu kan mic saya okey. Okey, jadi dia test mikrofon cara seorang penyanyi test mikrofon. Okey, itu yang pertama. Kemudian dia buka lirik sebab dia masih tak boleh hafal lirik tersebut. Dia pun azan, Allahu akbar, Allahu akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kenapa jadi macam itu? Sebab itu yang Tok Imam tulis, dia baca aja. Pengajaran daripada ini, walaupun yalah apa kita gelak-gelak, tapi ada pengajaran di sini. Pengajaran di sini ialah kalau kita nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu. Walaupun benda yang kita nampak mudah macam azan, kalau bagi pada orang yang tak pernah azan seumur hidup, mungkin dia akan melakukan kesalahan, dan kesannya akan jadi sebaliknya. Tetapi dalam kes tadi itu, oleh kerana azan yang agak lain daripada biasa, hari itu semua orang kampung yang tak pernah pergi sembahyang subuh berjemaah pun pergi nak tengok siapa azan hari itu. Hari itu jemaah ramai. Jadi maknanya kita kena ada ilmu nak berdakwah, kena pada tempat, dan kita kena mampu membaca suasana. Wallahu a'lam. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Syekh. Dan saya kira masa pun dah agak 10.45 dan kita terpaksa berhenti sekarang.